Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang paling aku tak boleh terima ialah keinginan untuk membuat usul tidak percaya terhadap Anwar Ibrahim di parlimen. Ini satu temberang sajalah. Kalau dorang buat pun saya rasa hanya memalukan diri sendiri. Tidak akan ada yang menang dalam usul dipercaya kalau dibuat sekarang. Sebenarnya Anwar Ibrahim sudah melebihi 2/3 di parlimen. Mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim itu, semua rakyat akan marah. Yang Zaid bukan Zahid Hamidi, bukan timbalan Perdana Menteri kita, bukan Datuk Seri Zahid Hamidi. Tapi Zaid yang seorang nih, bekas Menteri Undang-Undang. Dia mencadangkan supaya usul tak percaya dibuat di parlimen. Aku nak tanya kepada dia lah, dia nih macam mana pemikirannya nih? Adakah dia suka berganti-ganti Perdana Menteri lagi? Kalau kita rakyat biasa, rakyat Malaysia, kita betul-betul benci ada lagi perubahan lagi. Bencilah dan muak dah. Kita memang muak sangat melihat permainan politik jatuh menjatuh nih. Kalau betul lah kamu rasa Anwar Ibrahim itu tak baik, tunggu PRU akan datang. Itu nasihat titah kebodul yang maha mulia di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong sudah bertitah, kalau nak berpolitik, tunggu pilihan raya. Jangan buat sekarang. Agong tak akan benarkan itu berlaku. Agong kata, titah Baginda, jangan berpolitik lagi. Sudah. Baginda bertitah, jaga Malaysia. Yang Zaid cuba-cuba nak mencadangkan usul undi tak percaya ini, dia siapa? Dia bukan pun ahli parlimen. Memalukan saja Perikatan Nasional kalau tiba-tiba ada usul undi tidak percaya. Dan kalaulah Rafizi ini tiba-tiba, tak tahulah apa yang dia fikir, tiba-tiba dia bawa pula usul tidak percaya terhadap Anwar di parlimen. Aku rasa itulah tindakan paling tidak bijak dibuat oleh Rafizi, yang mungkin akan menutup terus masa depan politik Rafizi. Ingat, Azmin Ali sudah pernah melakukan kesilapan besar. Jangan sampai Rafizi juga melakukannya. Saudara, saya nak perkenalkan kepada Anda semua. Ini terapi imun Transovector for Life. Jangan kamu berpolitik kalau tidak sehat. Itu nasihat saya kepada semua rekan-rekan yang menonton channel ini. Kalau kamu mau berpolitik, pastikan diri kamu tuh sehat. Supaya senanglah kita nak cerita kan. Ini nak cerita politik tapi tak sehat. Ini terapi imun Transovector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% lebih daripada 400%. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita menjadi kuat. Badan kita kuat, imun badan kita kuat melawan penyakit daripada dalam. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Secara umumnya, kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Tapi dengan peningkatan daya imun badan kita sendirilah yang bertindak melawan dan membersihkan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita jadi bijaksana dan kuat. Dapatkan produk ataupun terapi imun ini melalui nomor telepon yang tertera, WhatsApp saja. Kita akan melayan Anda, membantu untuk memberikan konsultasi percuma, nasihat kesehatan percuma. Dapatkannya selagi Anda mempunyai peluang. Ingat, kalau sudah Anda melihat ini sebanyak 3 kali, maknanya Tuhan sedang menunjukkan jalan untuk Anda. Jangan lepaskan peluang untuk sehat. Baiklah saudara, bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim menganggap cadangan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi meneliti isu pelantikan hakim ketika ini bukan pilihan terbaik. Hal itu kerana katanya tiada langkah yang benar-benar berkesan diambil di sebalik dapatan daripada beberapa RCI sebelum ini. Menyatakan pandangannya melalui platform X, Zaid berkata berterima kasih kepada bekas timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli yang hari ini membangkitkan isu pelantikan hakim-hakim kanan serta mencadangkan penubuhan RCI. Pendirian Rafizi itu turut disokong 8 ahli parlimen PKR yang lain. Walaupun RCI sepatutnya menjadi instrumen mencari kebenaran dan reformasi institusi, di sini mereka sering berfungsi sebagai teta politik adang asap katanya untuk tidak bertindak pemesongan atau pelegahan. Ambil RCI di Batu Putih sebagai contoh, diumumkan secara megah kemudian dibiarkan mereput.
Dapatan daripada penemuan itu tidak diterbitkan, tiada susulan, tiada accountability katanya. Begitu juga RCI wang kelian hingga pelantikan kehakiman menjadi catatan kaki yang dilupakan dakwa Zaid. Laporan RCI mengenai isu Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan dibentangkan di Dewan Rakyat pada Disember lalu antara lain menyatakan bahawa Malaysia mempunyai peluang untuk membatalkan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ yang menyerahkan kedaulatannya kepada Singapura. Sementara itu, RCI mengenai kubur besar wang kelian ditubuhkan pada 2019 dan dapatan mereka didedahkan pada 2022. Zaid hari ini mendakwa ada corak yang jelas Perdana Menteri akan mengawal syarat untuk melantik pesuruhjaya RCI dengan biasanya melibatkan calon yang selamat dari segi politik dan kemudian memilih cadangan yang ada untuk diabaikan. Justru kata Zaid, RCI di Malaysia bukanlah untuk mendapatkan keadilan dan ia tidak berkesan. Saya lebih suka undi tidak percaya atau usul untuk mengecam Perdana Menteri sebagai mekanisme demokrasi yang lebih baik, katanya. Jadi, kalau Anwar Ibrahim diundi tidak percaya, agak-agak ada berlaku sesuatu tak? Itu yang nak ditanya kepada Zaid. Tujuannya satu saja, undi tidak percaya ini bukan menyelesaikan masalah, tapi nak merampas kuasa. Itu saja. Tujuan undi tidak percaya bukan untuk selesaikan masalah, tapi mahu rampas kuasa. Walaupun akan gagal nanti, ia dapat memaksa perdebatan awam di parlimen, kata Zaid. Menunjukkan Perdana Menteri beliau tidak boleh disentuh dan menghantar mesej kepada rakyat bahawa ada seseorang masih sanggup melawan. Kata Zaid, ia boleh membendung percaturan dunia yang tidak berkesudahan dan diplomasi sia-sia. Tak ada apa-apa yang dapat membuatkan seorang Perdana Menteri benar-benar mengambil serius tentang hal ehwal dalam negara, kata beliau lagi. Beberapa komen daripada netizen dalam isu ini, kata Purple Mouse, apa masalahnya bila tak sambung kontrak hakim negara? Ini biasa, bukan luar biasa. Dulu bila Richard Malanjun bersara 20 hari, baru Mahathir lantik Tun Maimun sebagai ketua hakim negara. Ada sesiapa bising, terutama Rafiq Rashid Pejuang ataupun UMNO waktu itu pembangkang dah buat kecoh. Ini semua dipolitikkan baik pembangkang Zaid Ibrahim dan geng-geng Rafizi, kata Purple Mouse. Itulah kan. Apa yang nak diusulkan, usul tak percaya terhadap Perdana Menteri. Itulah, kita tak tahulah siapa yang Zaid mau sebenarnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita terkini berkait dengan kes yang membabitkan Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri Malaysia. Kita dikejutkan dengan terkini SPRM mohon lucut hak wang tunai lebih RM 169 juta milik Ismail Sabri. Wow. Punyalah banyak duit, 169 juta milik Ismail Sabri. Kalau ini mengikut laporan di Harapan Daily ini, apa yang kita faham? Duit ini milik Ismail Sabri. Kalau yang kita fahamlah. Okey, kita baca dulu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memfailkan permohonan untuk melucutkan hak wang tunai melebihi 169 juta yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi diserahkan kepada Kerajaan Malaysia. Permohonan itu difailkan di Mahkamah Session hari ini. Menurut laporan media, wang tunai itu melibatkan sejumlah besar mata wang tempatan serta asing yang dipercaya mempunyai kaitan dengan aktiviti yang melanggar undang-undang. Antara wang yang disenaraikan ialah RM14.7 juta dalam ringgit Malaysia, manakala wang asing pula, wow, punya banyak sampai saya pun tak boleh baca. Ini adalah satu perkara yang menarik sebenarnya. Kalau betullah ini berjaya, kita gembira sebab wang ini kalaulah bukan milik Ismail Sabri Yaakob, ini milik kerajaan. Nah, patut diserahkanlah kepada rakyat. 169 juta nih, kalau digunakan untuk pembangunan, sudah berapa sekolah yang boleh siap, atau hospital, atau rakyat. Kalau betul ini milik wang negara. Tapi kalau ini milik Ismail Sabri Yaakob, tak apalah. Tapi yang hairan dari mana wang begini banyak kan? Okeylah, sebelum itu, tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan
tinggalkan komen dengan tanda pagar kami benci sakau duit rakyat. Baiklah, saya perkenalkan kepada Anda semua, ini ialah Transfer Factor for Life. Ini terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita 437%. Dengan peningkatan daya imun badan, imun kita mampu melawan penyakit, menyembuhkan kita daripada penyakit melalui peningkatan daya imun badan. Saudara, secara ringkas dan umumnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit kena imun badan kita yang jadi bodoh. Tapi dengan peningkatan daya imun badan kita, kita dapat melawan penyakit dari dalam dan dari luar. Sehingga apa juga jenis penyakit dapat dilawan oleh imun badan, lalu kita sembuh. Dapatkan terapi imun Transfer Factor for Life ini melalui nombor telefon yang tertera, WhatsApp untuk mendapatkan konsultasi percuma, untuk mendapatkan khidmat nasihat percuma. Bagaimana Transfer Factor for Life, terapi imun ini membantu meningkatkan imun badan Anda, lalu memberikan Anda kesehatan yang paling Anda tunggu-tunggu selama ini. Jadi, produk ini lulus KKM, produk ini halal dan diperakui oleh semua dokter di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Halal produk ini. Saudara, apa yang kita terkejut ialah apabila SPRM telah pun memohon melucutkan hak wang tunai lebih 169 juta milik Ismail Sabri. Tak apalah, ada netizen kata kalau itu betul milik Ismail Sabri Yaakob, tak apalah, berilah pada dia. Cuma satu soalan, bagaimana ada duit yang sebanyak itu disimpan pula di Semborono, kata mereka. Berdasarkan notis permohonan yang difailkan, SPRM selaku pemohon menamakan bekas setiausaha politik Ismail Sabri, Datuk Muhammad Anwar Muhammad Yunus, 58 tahun sebagai responden pertama, manakala Ismail Sabri, 65 tahun sebagai responden kedua. Permohonan dibuat mengikut Seksyen 41 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 selepas berpuas hati bahawa wang-wang yang disimpan oleh Muhammad Anwar adalah milik Ismail Sabri. Wow! Kalau ikut betul lah apa yang dinyatakan oleh laporan di Harapan Daily ini, sudah sah, lagi terang, lagi bersuluh. Menurut permohonan dibuat mengikut Seksyen 41 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 ini, menyatakan bahawa wang-wang yang disimpan oleh Muhammad Anwar adalah milik Ismail Sabri. Dari mana uang ini? Untuk apa uang ini? Kenapa Muhammad Anwar yang simpan bukan Ismail Sabri? Teluk betul lah kan. Kalau betul lah ini adalah perkara sakau, sudah waktunya. Memang sudah waktunya untuk kita sama-sama hentikan perbuatan ini. Tapi yang aku dok hairan sampai sekarang ini, kenapa Anwar pula yang diserang habis-habisan? Kenapa mereka tak bising pula tentang kes Ismail Sabri Yaakob nih? Aku pun jadi hairan lah kan. Jadi hairan. Walhal pada waktu itu Ismail Sabri Yaakob bersama dengan pembangkang Perikatan Nasional. Jadi kenapa pembangkang tak bising? Silalah bising kalau betul Anda nak berjuang mati-matian. Tapi kenapa tak bising? Adakah kerana mereka pernah bersama kerjasama dalam kerajaan pada waktu itu di Perikatan Nasional dengan UMNO, maka pembangkang Perikatan Nasional diam saja? Entahlah, fikir-fikirkannya. Ingat, dapatkan produk ini sebelum Anda terlambat. Masa tidak pernah tunggu kita. Jangan kata abang tak payung. Berpolitik penting, tapi kalau tidak sehat, tak payahlah politik. Macam itulah. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.